Baik. Baik. Baik, kita buka majlis dengan baca kitab ila haratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi rizam insyaallah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah kira. Baca Ustaz. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha Allahul azim. Maksudnya, takutlah oleh kamu akan bencana yang akan berlaku tidak akan terkena kepada kamu sahaja, tetapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahui olehmu Allah SWT itu maha keras balasan siksaan dia. Alhamdulillah. Yang mati Al-Fadil Tuan Imam kita, tak luka-luka Tuan Bilal, suruhnya pengurusi surau, kemudian jawatan kuasa surau, seluruhnya muslimin yang dimati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita dapat bersama pada malam ini setelah kita berehat panjang kan, 4 bulan, hampir 4 bulan kan kita tak ada kuliah kan. Di mana-mana saja memang tak ada kuliah secara kan kuliah secara online saja yang dapat. Tu pun yang ada FB boleh tengok lah, yang tak ada FB tak dapat nak tengok, tapi share lah pada tuan-tuan kan, tu tak share itu saja yang dapat dikongsikan. Tapi Alhamdulillah dapat juga buat dalam 20 video, 20 lebih kurang lah video dalam masa PKP tu. Tazkirah kan kita share lah, sebab surau dengan masjid memang tak buka, jadi tak lewat apa tuan-tuan kan. Jadi tak ada, kalau tak buat live FB memang masing-masing pun macam bengap lah, tak ada ilmu, tak masuk ilmu dan sebagainya. Tak dapat kita nak hidup ilmu tu. Jadi dengan buat secara live tu Alhamdulillah lah, dapatlah kita hidupkan sedikit lah pengejar ilmu, insyaAllah. Baik. So jadi malam ni kita sambung kitab kita, kitab berkenaan mengharamkan kezaliman dan perintah menolak kezaliman. Hari itu kita sambung di muka berapa tuan? Silap saya muka 91 hadis ke betul. Hadis 45 bab mengharamkan kezaliman dan perintah menolak kezaliman.
Hadis ini terima daripada Abi Bakrah Nufai ibn Haris radhiyallahu taala anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna zaman qad istadra kai hati yauma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahran syahran arba salasun mutawaliyatun zulqaidah wa zulhijjah wal muharram wa rajab al-mudhar allazi baina jumada wa sya'ban. Rajab al-mudhar allazi baina jumada wa sya'ban ayu syahrin haza. Persoalanlah ayu syahrin haza. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lamu. Yang bertanya itu siapa? Nabi lah. Ayu syahrin haza, apakah bulan ini? Qulna, kami kata, Allahu rasuluhu a'lam. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Qala alaysa zal hajjah zal hajjah ataupun zulhijjah. Qulna bala. Qala fa ayyu baladin haza kunna Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Qala alaysa al-baladata alaysa al-buldata. Qulna bala. Macam kat atas lah bala. Ada ya yang tak ada titik dia. Kalau situ dia tak sebut ya kan. Dia sebenarnya bala jugalah. Qala fa ayyu yawmin haza. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta zananna annahu sayusammihi bi. Qala alaysa yawmun nahri. Qulna bala. Qala fa inna ma'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum haza fi baladikum haza fi syahrikum haza wa sanulkuna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala afala tarji'un ba'di kuffari yadribu ba'dakum riqa ba'da ala liyuballighal syahidul ghaibu. Ala liyuballighal syahidu al-ghaibu fala'alla ba'da ma yuballighu ayakuna a'wa lahu min ba'di yahud. Qala ala hal ballagtu qulna na'am. Qala Allahumma shahad muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Mana dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada juga. Di sini ya. Baik, hadis ini terima daripada Abi Bakrah. Abi Bakrah ni dia punya lakab dia lah, kunia dia, gelaran dia. Nama sebenarnya Nufai ibn Haris radhiyallahu taala anhu. Telah meredha Allah taala akan dirinya. Ada Nabi SAW, yang mana hadis ni terima daripada baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Inna zaman qara. Sesungguhnya zaman ataupun masa itu dia sungguh-sungguh masa itu beredar. Masa itu beredar ataupun masa sentiasa beredar, berputar, betul tak? Kahai hatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Samalah seperti keadaan ataupun rupa kelakuan pada hari diciptakan Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. Allah Ta'ala menciptakan langit dengan bumi. Isnata asyara syahran. Isnata sanah, yang mana dalam tempoh 16 sebanyak 12 bulan. As-sanah isra asyara syahran. Dalam setahun tu terdapat 12 bulan. Dalam setahun itu terdapat 12 bulan.
Sekali lagi kita terjemahkan maknanya, inna zaman, sesungguhnya zaman, masa itu dia beredar, berputar, hati sama seperti kelakuan dia pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Kemudian berhenti situ. As-sanatu isna asyara syahran. Setahun itu jumlah, setahun tu 12 bulan. Kan? Sama ada bulan Islam ataupun bukan Islam. Kalau bukan Islam tu Januari, Februari lah, sampailah kepada apa tu Disember kan, November, Disember. Dalam Islam pula mulai daripada Muharram, Safar, Rajab, kan, Zulkaidah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir kan, sampailah kepada Zulkaidah dan Zulhijjah. Minha arba'atu hurum. Daripada 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Salasun mutawaliyat. 3 yang beriringan. 3 yang beriringan ataupun dekat-dekat lah. Yang mana yang 3 yang dekat itu Zulkaidah. Yang kedua Zulhijjah wal Muharram, dan juga Muharram. Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan itu dekat. Ada satu lagi bulan yang haram berperang, war Rajab, dan bulan Rajab. Kan, Rajab al-Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Yang mana bulan Rajab ni dikatakan bulan Mudhar gitu. Bulan Mudhar, yang mana bulan Rajab ini berada di antara Jumada wa Sya'ban. Jumada akhir dan juga bulan Sya'ban. Dia pertama Rabiul Awal dulu. Lepas tu Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Lepas Jamadil Akhir kita akan masuk bulan Rajab kan. Rajab lepas tu Sya'ban. Jadi bulan Rajab ni duduknya di antara Jamadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Dan bulan Rajab ini pun termasuk dalam bulan haram juga. Haram peperangan pada orang Arab lah. Arab masa itu, di mana mereka menggunakan kaedah guna pakai, mana bila masuk Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, mana haram berperang, tak boleh perang. Jadi semuanya kata angkat, kata gantung senjata, gantung pedang, semua tak boleh. Tapi akan begitu ada juga yang kata yang tidak menghormati bulan haram, mereka perang jugalah, walaupun kalau ikut kaedah Arab, dari segi orang Arab tak boleh perang. Tapi mungkin ada satu benda, mungkin dia tamak dan sebagainya, jadi nak perang juga. Macam tu. Baik, seterusnya, ayu syahrin haza, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan apa ini? Bulan ini bulan apa? Kunna, maka kami jawab, Allahu Rasuluhu alam. Allah Ta'ala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Okey tak ni? Jalan tak? Jalan. Sekali kita nampak dah. Baik, insyaAllah. Pasal kata hatta zananna ad-ismihi, kata pun tiba-tiba diam. Bila kami jawab Allah Ta'ala yang dan Rasul lebih tahu, tiba-tiba Nabi pun diam. Pasal kata Nabi diamlah. Hatta zananna so'lah, sehingga kami menyangka bahawa Nabi akan meletakkan satu nama lain kepada, sehingga para sahabat pun menyangka bahawa mungkin Nabi nak bagi nama lain kot, selain daripada bulan haram ini, kan? Qala alaysa Zulhijjah, maka Nabi SAW pun berkata, bukankah ini bulan Zulhijjah? Bukankah bulan ini bulan? Sehingga kami menyangka bahawa Nabi akan memberikan satu nama yang lain. Ini perasaan para sahabat lah. Mungkin Nabi nak bagi nama lain selain daripada negeri yang kita duduk ini. Negeri yang duduk tu Mekah lah. Mereka tengah duduk di Mekah. Tapi mungkin Nabi nak bagi nama lain ke selain daripada Mekah ni. Macam itulah perasaan yang timbul di Allah Ta'ala anhum. Qala alaysa al-baldata, bukankah ini adalah negeri Mekah? Baldata ni maksudnya negeri Mekah. Kalau lihat dalam tafsiran pada ini, al-baldata maksudnya Makkah, Makkahul Mukarramah. Qulna, maka dia berkata,
Bala ya Rasulullah, ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, fa ayyu yaumin hadza? Apakah hari ini ya para sahabat? Hari ini hari apa ni? Qulna, maka kami pun menjawab, Allah Rasulullah alam, Allah Taala dan Rasul beritahu. Itu jawapan para sahabat. Ya. Jadi kalau kita orang tanyalah, kan bila benda tu kita tak tahu, pandai nak jawab. Ini pun kaedah bila menjawab lah. Kalau kita tak tahu, jawab bila Allah Rasulullah alam, Allah dan Rasul lah. Ada kalau kita ni kadang-kadang memandai-mandai menjawab. Tapi kalau kita nak jawab selapis bolehlah. Tapi untuk lebih lanjut nanti insya-Allah saya tengok. Saya rujuk balik kitab dekat. Itu boleh lah. Jawapan macam tu. Mana jawapan selapis. Tapi kalau kita yakin jawapan tu, jawablah. Kita pernah tengok kitab lain dan sebagainya, orang tanya, kita jawablah. Confident lah jawab. Tapi jangan confident jawab tapi tak betul jawab. Ada juga confident dia jawab tapi jawapan salah. Jangan macam tu. Baik, seterusnya tuan. Fasa kata hatta zananna annahu sasamihi bighairi ismihi. Maka lalu selepas itu baginda Rasulullah pun diam macam tadi juga sehingga kami menyangka bahawa Nabi akan meletakkan satu nama yang lain kepada hari ini. Maka Nabi pun menjawab, alaisa yaumun nahri, bukankah ini ialah hari nahar? Bukankah hari ini hari nahar, hari korban? Hari raya korban. Qulna, kami, bala ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Qala, maka Nabi itu, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Darah-darah kamu, harta-harta kamu, marwah-marwah diri kamu, alaikum atas diri kamu itu haram. Apa maksudnya haram? Haram kita menumpahkan darah, haram kita merampas satu orang, haram kita menjatuhkan maruah orang, kan, menjatuhkan aib orang dan sebagainya. Itu maksudnya. Maka Nabi kata, sesungguhnya darah-darah kamu, harta-harta, maruah-maruah diri kamu, haram atas kamu tu. Maksud haramnya haram kita menjatuhkan maruah orang lain maksudnya. Betul tak? Kahormati haza, sama seperti keharaman hari ini. Pi baladikum haza, dalam negeri kamu ini, nilai Mekah. Pi syahrikum haza, dalam bulan ini, bulan nahar ini. Wasatalquna rabbakum, dan selagi ke nanti kamu akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Besok suatu hari nanti, akhirnya besok semua akan bertemu dengan Allah. Fayas'alukum an a'malikum, maka kamu akan ditanya tentang segala amalan-amalan kamu yang kamu lakukan ketika hidup kamu dalam dahulu. Ala afala tarji'una ba'di kufar. Ala afala tarji'una ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaqa ba'din. Ketahui olehmu ataupun jaga-jagalah, satu hari nanti akan berlaku sudah pada aku, kan, ada di kalangan kamu ini yang kembali kepada kekufuran, dan ada di kalangan kamu tadi akan berbunuh-bunuhan. Maksudnya memukul sebahagian kamu, tengkuk sebahagian yang lain. Akan ada berlaku selepas daripada kewafatanku kepada oleh Rasulullah SAW, akan ada yang berlaku begitu. Oleh itu naklah kamu jaga-jaga, berhati-hatilah. Ala liyuballighal syahidul al-ghaib. Ketahui olehmu, naklah kamu menyampaikan oleh orang yang mendengar kepada orang yang tidak hadir. Siapa yang hadir dalam majlis ini, Nabi kata, nanti bila balik ke rumah, sampaikan pada orang lain. Sampaikan ke rumah, sampaikan ke sahabat-sahabat kita yang tak hadir dalam majlis inilah. Fala'alla ba'da ma yuballighuhu ayyakuna aw'alahu min ba'di ma sami'ahu. Mudah-mudahan sebahagian daripada kamu yang kamu sampaikan tadi, mudah-mudahan ada di kalangan mereka tadi akan lebih memahami daripada apa yang kamu dengar. Mungkin yang kamu sampaikan nanti mungkin lebih faham daripada orang yang duk dengar depan aku ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya sampaikanlah nanti pada orang lain. Gitu. Kalau kamu jumpa orang tengah jalan, sampaikanlah. Kalau tak jumpa, nak buat macam mana?
Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala hal ballagtu, ala ala hal ballagtu, kata Nabi SAW, wahai sahabat, dia kata, tidakkah aku telah sampaikan? Bukankah aku dah sampaikan? Ala hal ballagtu, bukankah aku dah sampaikan pesanan pada masa sini? Maka kami pun menjawab, na'am, ya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, Allahumma ishhad, ya Allah Tuhanku, persaksikanlah. Ya Allah Tuhanku, persaksikan. Jadi hadis ini merupakan hadis yang Nabi baca atau ataupun disebut dalam khutbah hujwatul wida. Khutbah selamat tinggal lah. Ketika Nabi dah hampir wafat, Nabi baca khutbah ini. Ini antara isi daripada isi kandungan khutbah tu. Kandungan khutbah tu panjang khutbahnya. Ini sebahagian daripada isi yang terdapat dalam khutbah selamat tinggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini menyebut pada kita banyak perkara lah. Antaranya ialah seperti orang kata bulan diharamkan peperangan tadi. Bulan diharamkan peperangan. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram dan Rajab. Tetapi ada disebabkan orang Arab ini ada yang jenis suka perang, kan, bila masuk kepada bulan yang diharamkan perang, jadi mereka menukar bulan itu kepada bulan yang dibolehkan berperang. Contohnya bila sampai bulan Rajab, sepatutnya bulan Rajab, tapi mereka tukar kepada bulan Syaban. Perang dalam bulan tersebut. Di antara perangai dan PL orang-orang Arab ini, kan, yang mana mereka ada yang jenis degil, tak nak menghormati bulan dari diharamkan peperangan. Kemudian dalam hadis ini juga nak menyatakan kepada kita bahawa Nabi SAW bertanya beberapa soalan dengan para sahabat. Nabi bertanya beberapa soalan dengan para sahabat. Persoalan di sini, adakah Nabi tak tahu benda tu? Contohnya Nabi bertanya berkenaan bulan apa ini. Kemudian Nabi tanya bulan apa lagi. Kenapa Nabi tanya? Ini adalah merupakan satu kaedah untuk memberi pemahaman kepada orang. Ada tanya, ada soal jawab, kan? Ada soal ada jawab, ada soal ada jawab. Nabi tanya tu, adakah Nabi tak tahu? Tak. Betul juga kalau Allah Ta'ala pun ada bertanya. Allah Ta'ala bertanya dengan malaikat. Kan ada malaikat yang naik kan? Yang mencatat amalan manusia dan bawa buku amalan naik ke langit. Jadi Allah Ta'ala tanya dengan malaikat, adakah Allah Ta'ala tak tahu hamba tu buat apa? Allah Ta'ala tahu. Betul juga Rasulullah tanya dengan sahabat, adakah Nabi tak tahu? Jadi tak bertanya itu bukan bermakna tidak tahu. Kadang tahu, tapi nak lebih, orang kata, memantapkan lagi, kan. Betul juga dalam kaedah matan Jibril pun ada juga bertemu dengan Nabi. Jibril bersoal jawab dengan Nabi, kan. Dalam hadis Jibril tu, Nabi Jibril bertanya dengan Nabi tentang beberapa soalan. Contohnya, apakah dikatakan Islam, apa kata Islam, apa dikatakan iman, apa dikatakan ihsan, kan? Kemudian Nabi jawab, soal jawab. Sahabat pun tercengang apa yang berlaku. Ini merupakan satu kaedah metodologi untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Kerana kalau tak ada soal jawab, kadang-kadang orang tak faham. Bila ada soal, ada jawab, kan? Jadi lebih mendalamlah pemahaman itu. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga disebut pada kita tentang diharamkan kita menumpahkan darah. Haram menumpahkan darah, haram menzalimkan orang lain, haram merampas satu orang, kan? Kemudian haram juga menjatuhkan aib maruah orang lain. Macam tu. Kan Nabi kata, fa inna dama'akum dima'akum wa amwalakum wa arakum alaikum haram. Haram kita. Kenapa? Kerana akhirat besok, maka orang yang menjatuhkan nanti akan diminta dipertanggungjawabkan pula. Hadapan Allah SWT. Kenapa engkau menjatuhkan aib kita?
Kenapa kau rampas harta dia? Kenapa kau caci maki dia? Kenapa kau kutuk? Jadi besok, akhirat besok, semua akan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diminta balas balik, kisos terhadap orang yang telah menzalimkan orang yang lain. Itu tak? Akan disebut dalam hadis itu, fayas'alukum an a'malikum, maka kamu akan ditanya tentang segala amalan-amalan kamu ketika hidup kamu di dunia dahulu. Baik. Baca terjemah ke tu? Kita baca terjemah sikitlah. Saya ringkas je. Daripada Abu Bakrah Nafi Ta'ala, sabdanya, sesungguhnya zaman beredar seperti keadaan sejak hari Allah Ta'ala menciptakan semula langit, lapisan langit dan bumi. Setahun dan haram berturut-turut. 3 bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan Rajab ni dikatakan bulan Mudhar. Suku Mudhar yang jatuh antara Jamadil Akhir dan Syaban. Sekarang ini bulan apa? Nabi sahabat menjawab, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala Rasul lebih tahu. Baginda berdiam diri sehingga kami sangka bahawa baginda akan memberikan nama yang lain dari nama yang biasa. Baginda bersabda lagi, bukankah ini bulan Zulhijjah? Maka kami para sahabat menjawab, ya benar. Baginda bersabda lagi, negeri apakah ini? Kami para sahabat menjawab, Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih tahu. Ini kata kaedah yang ada buat para sahabat. Tak tahu begitu. Seterusnya tuan-tuan, sehingga kami menyangka baginda memberikan nama yang lain daripada nama yang biasa. Baginda bersabda lagi, bukankah ini negeri haram, Mekah Musyarrafah? Kami para sahabat menjawab, jalan. Okey. Tak nampak tu tuannya nampak kan? Baik. Loading ni. Okey, lain dah. Lain sikit. Baik. Seterusnya, baginda diam sehingga kami sangka baginda memberikan nama yang lain daripada nama yang biasa. Baginda bersabda lagi, bukankah ini ialah hari nahar? Bukankah ini hari nahar? Hari raya Korban? Sahabat menjawab, benar. Baginda bersabda lagi, maka sesungguhnya darah kamu, harta-harta kamu dan kehormatan kamu adalah haram atas kamu. Maksudnya kehormatan tidak boleh dipermalukan. Nampak? Kehormatan orang lain jangan ketanya. Jadi besok Allah Ta'ala akan kenakan kita balik. Macam itulah. Sebagaimana kehormatan dan kesucian hari ini, hari kamu ini, negeri kamu ini dan bulan kamu ini, engkau semua akan menemui Tuhan kamu, lalu ia akan melihat amalan-amalan kamu nanti. Ingatlah, maka janganlah kamu semua kembali menjadi kafir sepeninggalanku, kata Nabi SAW. Dengan berbunuh-bunuhan satu sama lain. Ini pesan Rasulullah. Tapi ada juga yang berlaku, dan Nabi wafat je, jadi umat Islam dah mula dah berpecah-pecah. Macam tu. Ketahuilah, orang yang hadir naklah menyampaikan pada orang yang tidak hadir. Orang yang hadir dengar kuliah, balikkan sampaikan pada orang yang tidak hadir. Pesan-pesan kan. Semoga setengah orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada yang mendengarnya sendiri. Kemudian baginda sallallahu bersabda lagi, tidakkah telah aku sampaikan? Nabi tanya lagi para sahabat, bukankah aku dah sampaikan sekarang ini? Tidakkah aku telah sampaikan? Maka para sahabat berkata, baginda bersabda, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, persaksikan mana aku telah menyampaikan amanatmu, ya Allah. Baik, apakah penjelasan pada hari ini? Hati dalam pekerjaan yang banyak, nasihat menasihati dan serta ajarkanlah setengah akan setengah apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni konsep tegur menegur lah, nasihat-nasihat dan sebagainya. Kadang-kadang yang tak mendengar tu dia tak tahu, dia tak faham. Bila kita sampaikan, baru dia faham, baru dia tahu mana tak boleh kita ambil harta orang. Walaupun sejengkal kita ambil tanah orang pun tak boleh. Sebabnya kalau dah tersilap tu, pergilah jabatan hukum, panggil jabatan hukum tu, suri hukum, betul atau tak betul. Tiada, kadang-kadang masing-masing mempertahankan hak masing-masing, itu yang kadang-kadang bergaduh.
Bergaduh kan disebabkan kadang tiang pagar je. Tiang pagar tak betul kan. Tapi itu dah ukur dah tu. Tetap juga kata tak betul. Tak nak macam mana. Tapi pada zaman sekarang kan guna alat kan, alat ukur tu. Tembak batu tu kan. Tembak batu tu tahu dah batu tu kat mana sepadan ni. Macam tu. Tapi kalau ada tembak batu pun masih lagi ambil hak orang, tak tahu nak cakap apa. Baik. Yang curi air apa dia cakap tu. Sahabat saya, air kena curi. Penyambungan bawah tanah. Orang jiran dia tu dia punya air dia kena potong, tak payah. Jadi kawan saya ni dia kerja kan, pergi pagi balik petang. Jadi jiran ni dah kerja, dicuri dia punya air dia. Dan buat penyambungan dalam tanah tu lah. Ingat orang kata tak ada apa-apa. Rupa-rupanya ada sahabat lain yang datang, dia pergi cek paip tu, rupa-rupanya tengok ada penyambungan sampai ke rumah jiran yang masalah tak ada air tadi lah. Macam tu. Jadi kawan tu bagi warning lah pada jiran itu. Dia kata tak apalah sekarang ni saya maaf, tapi dalam sebulan ni lah 2 bulan sedih kau punya air ni. Lepas 2 bulan macam tu juga, masih lagi dia ambil air jiran sahabat tadi. Nampak? Tak boleh lah macam tu kan. Janganlah kita ambil hak orang lain. Kalau nak ambil pun bayarlah pada jiran tadi kan. Ni tak dibayar, dia ambil air, curi air. Tak bayar. Rumah tuan tu takut orang curi. Tuan-tuan tak ada pergi kerja, ada orang curi air tuan-tuan. Kalau hal harap tak adalah macam tu kan, insya-Allah. Yang kedua, jauhilah daripada sifat dengki-berdengki kerana sifat tersebut akan membinasakan diri seseorang. Yang ketiga, hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah pada Haji Al-Wida. Ini menunjukkan bahawa adat kebiasaan sama ada kecil ataupun besar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini seorang orang yang benar-benar muslim, beriman pada Allah, kan, dia sentiasa muhasabah diri kita. Muhasabah diri dia. So jangan kita malas muhasabah diri. Yang keenam, orang yang hadir ke majlis ilmu naklah menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. Kadang-kadang orang yang mendengar dengan perantaraan lebih memahami daripada orang yang mendengar secara langsung. Tapi sebaiknya orang yang hadir kena faham betul-betul. Kalau orang yang hadir tak faham, macam mana dia nak bagi tahu orang lain? Lagi orang lain tak faham lah. Lagi orang lain tak faham. Kita yang hadir ni yang lebih memahami. Kena faham betul-betul, baru kita boleh sampaikan kepada orang lain. Takut nanti bila sampai orang lain, orang tak faham. Kemudian orang yang kita sampaikan tu kemungkinan dia akan sampai pada orang lain pula. Lepas tu dia akan sampaikan pada orang lain pula. Mana bertali arus yang berantai-antai. Dia takuti yang ujung tu lagi tak faham. Yang nombor 1 ni dah tak faham. Sampai pada orang nombor 2, nombor 2 pun tak faham. Sampai nombor 3, sampai nombor 10 lagi tak faham. Itu sebabnya orang pertama yang kena faham dahulu, barulah sampai pada orang lain. Kemudian tuan-tuan, yang ketujuh, salah satu metodologi, kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat dia dengan mengemukakan soalan sebelum membuat penjelasan. Nampak? Ini cara kaedah. Tanya soal. Tanya dulu, lepas tu jawab. Bukan Nabi tak tahu pun yang tadi kan. Nabi tahu jawapannya. Tapi Nabi hanya nak kata soal jawab. Kalau dalam bahasa Inggeris apa? Question and answer kan? QA kan? Q&A kan? Tanya jawab kan? Itu kadang-kadang kaedah tu lebih mudah faham daripada kita bercakap tak habis-habis tu. Jadi orang mendengar pun tak faham. Supaya lebih berkesan, lebih jelas, perhatian oleh pendengar. Itu hadis yang pertama. Panjang hadis ni. Kemudian kita masuk satu lagi hadis, insya-Allah. Hadis yang kedua, an Abi Umamah Ilyasi ibni Sa'lab Al-Harisi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man
Man iqtata'a haqqal limri'in muslimin biyamin faqad ajaballahu lahu an-nar alaihi jannah faqala wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah wa in kana qadiban min arakin wa in kana qadiban min arakin rawahu Muslim. Hadis ini riwayat daripada Imam Muslim. Hadis ini terima daripada Abi Umamah. Ini gelarannya Abi Umamah. Nama sebenar Iyas bin Sa'lab Al-Harisi radhiyallahu taala anhu. Telah meredha Allah taala untuknya. Anna Rasulullah sallallahu wallahi wa billahi wa tallahi, itu aku punya. Sebenarnya bukan dia punya, orang tu punya. Kan? Dia bersumpah demi Allah. Biasa sumpah ni biasa depan hakim lah. Sumpah depan hakim untuk nak menyatakan hak dia. Macam tu. Man iqtata'a haqqa mar'in muslimin biyaminihi, ataupun memutuskan hak orang Islam dengan sumpahnya, faqad ajaballahu lahun nar, maka sungguh Allah Ta'ala mewajibkan baginya itu api neraka. Nampak? Allah Ta'ala mewajibkan dia api neraka, maknanya confirm masuk neraka lah. Macam tu. Wa harrama alaihi jannah, dan Allah Ta'ala haramkan baginya syurga. Allah Ta'ala haramkan syurga. Syurga tak dapat. Yang dapat neraka. Faqala, maka ada sahabat bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, benda yang sikit ya Rasulullah, itu sikit, syai'an yasir ya Rasulullah, sekalipun dia ambil itu benda kecil je, ya Rasulullah, itu persoalanlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana qadiban min arakin, benda itu merupakan sepotong daripada kayu sugi. Sekalipun hanya sepotong daripada kayu sugi je, izinan daripada orang itu. Apa tak? Ini nak menyatakan kepada kita, orang kata amaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita jangan mengambil hak orang lain. Jangan ambil, walaupun sikit je. Sikit je. Kita anggap lah sikit je, takkan dia tak tahu kan. Tapi kalau seandainya kita tahu sahabat kita ni menjadi tak kisah, dia tak kisah, ambil lah. Memang dia cakap awal-awal dah, pisang tu kan, macam tu. Tapi yelah, bagaimana dia tak bagi izinan, janganlah ambil. Janganlah ambil. Kalau nak, beritahu dia, kan, boleh tak minta sikit lah, kan. Dah meleleh helio dah, nampak. Tapi dah makan sebiji pun okey jugalah. Macam tu. Tapi walaupun itu, sebaiknya kita minta izinan daripada tu. Sebab Rasulullah SAW tadi, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Jadi sahabat tanya, sekalipun yang diambil itu benda sikit ya Rasulullah. Maka Nabi kata, wa in kana qadiban min arakin, sekalipun hanya sepotong daripada kayu sugi. Kayu sugi, hukum sugi sunat tak? Hukum bersugi sunat. Kan kita Nabi menggalakkan kita setiap kali nak solat, kan kita kena bersugi. Tapi masalahnya kayu sugi itu curi punya. Kayu sugi itu ambil orang punya tanpa izin daripada dia. Jadi perbuatan tu tetap haram. Kan? Maknanya bersugi itu adalah pahala bersugi, tapi kayu sugi itu daripada mana punca dia? Benda haram. Jadi takuti umat Allah tidak menerima amalan kita. Apalagi kalau kita nak berdoa pula, kita doa Allah Ta'ala. Kan ada pula, ada menyatakan, kan, kalau makanan daripada benda haram, doa dia Allah Ta'ala tak terima. Makanan daripada benda haram, minuman daripada benda haram. Tapi doa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosaku, ya Allah, perkenankanlah doaku, mana sumber benda haram. Jadi dia takuti umat Allah tidak menerima lah amalan-amalan, doa kita pun tak mustajab. Baik. InsyaAllah. Baik, apakah penjelasan pada hari ini? Pertama, sumpah dusta ataupun sumpah bohong tidak menghalalkan yang haram.
Orang yang memperolehi harta orang lain melalui sumpah bohong wajib mengembalikan harta itu walaupun keputusan mahkamah memberi hak kepadanya berdasarkan kepada sumpah dia. Nampak? Berdasar pada sumpah dia tadi, jadi mahkamah pun, hakim pun memutuskan itu hak dia. Tapi sebenarnya tu bukan ni hak dia. Itu sebabnya macam ke mahkamah ni sebaik-baiknya mestilah ada macam refer pada dokumentasi kan. Ada tak dokumen dia? Ada tak surat perjanjian dia? Okay? Kalau ada surat perjanjian, tak boleh cakap apalah. Tapi masalahnya bila tak ada surat perjanjian, tidak ada hitam putih. Bila tak ada hitam putih, hakim terpaksa dengar pengakuan daripada orang yang berkenaan, dependent dengan plaintiff kan. Biasa orang kata mendakwa siapa? Plaintiff mendakwa, defendant yang kena dakwa kan. Kaedah kata usul fiqh dia kata al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala al-bainatu 'alal mudda'i. Kan? Bainah ni mana keterangan. Keterangan itu daripada orang yang mendakwa. Wal yamin 'ala dan sumpah itu daripada orang yang kena dakwa. Kemudian hakim pula dia akan tengok pada benda zahir. Nahnu nahkumu bizawahir. Hakim tengok benda zahir. Kalau ada benda zahirnya, ada dokumentasi dan sebagainya, maka hakim tengok benda. Tapi kalau tak ada benda dokumentasi pun tak ada, hadiah lah. Hakim tak boleh buat apa, sebab dia dah bersumpah. Kalau dia berbohong, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang telah mendapat hak dia tadi dan melalui sumpah dia, kemudian dia menyesal dia telah berbohong di mahkamah. Jadi dia sepatutnya memulangkan semula harta yang dia rampas daripada orang yang berkenaan tadi. Itu sebab disebut dalam pengajaran hadis ini, sumpah dusta tidak menghalalkan yang haram. Orang yang memperoleh harta yang lain melalui sumpah dusta wajib mengembalikan harta itu kepada tuannya walaupun keputusan mahkamah memberi hak kepadanya berdasarkan kepada sumpah itu, berdasar pada sumpah dia. Yang kedua, Islam melarang umatnya mengambil harta orang dengan bersumpah. Islam melarang mengambil harta orang dengan cara bersumpah. Kerana dengan sumpah lah kadang-kadang kan dia boleh mendapat hak dia. Dia lah bersumpah Quran pula tu, wallahi wabillahi watallahi kan. Dah bersumpah Quran. Jadi pasal bagi dia sebab dia dah bersumpah. Kerana hakim hukum pada benda zahir. Sebab apa? Dokumen tak ada, dokumentasi tak ada. Gitu. Lepas tu dia buat pula saksi pula, dan saksi pun dusta juga. Dah lah dia bersumpah dusta, lepas tu panggil pula saksi pun sama juga 25 dengan dia. Mungkin dia ada dapat persen juga kat situ kan. Paling tidak pun 25%, 20% untuk bahagian dia. Dia buat sumpah dusta. Yang ketiga, Islam menyuruh umatnya menggunakan sumpah pada tempatnya. Boleh bersumpah. Islam menggalakkan bersumpah, tapi kena cara lah. Betul lah cara kaedah dia, bolehlah bersumpah. Macam tu. Kalau tak betul, tanggunglah besok, dah harap besok. Tapi kalau seandainya menyesal di atas perbuatan tersebut, pulangkanlah semula kepada yang punya hak tersebut. Kalau yang orang dah mati, tak macam mana? Macam mana? Maknanya kita sedekahkanlah, wakafkanlah, kan? Dengan niat untuk orang yang dia ambil harta dulu, dia tak menyesal. Tapi dah tua ni baru menyesal. Aku dulu ambil hak si Mamat, si Ali ni lah. Macam mana nak pulang tapi orang dah mati ni. Dah menyesal pula, Allah Ta'ala dah bagi nur hidayah taufik dan baru nak menyesal, tuan-tuan. Barulah kata. Jadi kita niat, kalau ada warisnya, bagilah pada waris dia. Kalau waris pun tak dapat nak kesan, macam mana? Niatkan, wakafkan ke, sedekahkan ke dengan niat untuk si mati. Baik, itu sahajalah tuan-tuan perkongsian dua hadis permulaan mukadimah kuliah kita setelah kita bercuti sembahyang. Alhamdulillah, dengan perkongsian hari ini sikit sebanyak
akan memberikan pengajaran pada kita, dan sedikit banyak dapat jadikan panduan lah, insyaAllah. So, ada soalan tak? Kalau ada soalan, larangnya budak-budak yang dilarang untuk berperang dipaskan dapat dari ini dapat ke mana umat lain. itu di kalangan Arab sajalah, kalangan Arab saja. Semua saya tak pasti sama ada benda tu masih berlaku ataupun masih tak berlaku, kan? Tapi zaman sekarang ni pun kan apa kita tahu lah, orang Arab ni kan bulan haram ke tak bulan haram ke, macam dia ke dia perang juga, ada kisah dia tu. Mungkin sebahagian saja yang menghormati bulan itu dan sebahagian lagi tidak menghormati lah bulan tersebut. Gitu. Kalau lah seandainya benda tu masuk pokok puasa, sebahagian hormat, sebahagian tak hormat, tetap juga perang dia. Macam tu. Macam mana tak? Tapi kalau kita di Malaysia ni tidak adalah tentang bulan-bulan haram ni, tak ada. Kita ni semua bulan halal je. Bulan halal, membujur lalu boleh tempat. Semua makan, dia tak? Semua makan. Kan selagi boleh makan, dia tak? Tidak ada peperangan dalam kita lah. Gitu. Dan kita Malaysia ni pun aman. Malaysia ni aman, tak ada perang. Cuma ramai juga mati kan. Mati sebabkan kadang-kadang aksiden. Kemalangan sana, kemalangan sini kan. Hari tu dalam PKP tu memang aman lah, tak ada kemalangan. Kemalangan tak ada. Bila dah habis PKP ni, dah longgar tu, ada mulalah start aksiden sana, aksiden sini. Kan mati sana, lemas sana, lemas sini. Saya tengok ramai yang dah lemas tu. Masa PKP dia tak lemas. Tak ada. Bila dah longgar, dah mula dah semua dah turun ke laut dah. Nak pergi mancing. Tak? Siap bergambar nak pergi mancing. Lalas dah tenggelam bot Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana tu? Bila bebas macam tu lah dia. Tak? Bila tak bebas kan mengelisar dia. Duduk rumah dah mengelisar dia kan. Macam tu, tak senang duduk je. Bila dah bebas macam tu pula dia kan. Macam tu. Macam mana? Wallahu alam. Okey, kalau lah misal kita kata tak dah lalu masuk mak kita lah senang kata. Macam mana pun kita minta memang dia bagi ke tak ada hal yang sebuah tu. Betul tak? Boleh lah kan. Kita tak minta, kita yakin 100% minta memang dia bagi tak. Tapi sok kalian di depan ke misal katalah dia tak ada rumah kan. Minggu depan kita tahu kita minta tak apa dah. Dia memang kita minta izin ke dia, tapi kita yakin, saya yakin dia tak ada masalah lah. Macam mana tu? Yakin makanya. Ayalah, tapi kita tak minta. Kita tak minta. Tapi kita dah yakin. Tentu ada yakin loh. Tentu ada. Orang kata sangkaan diri Tuhan tu macam mana? Sangkaan berat dia bagi kita tak bagi. Kalau dia yakin dia bagi, ambil je lah. Tapi kalau rasa ni macam kan, tak payahlah kan, ataupun minta lebih baiklah macam tu. Tapi kalau walaupun dia minta lah. Terpencil lah mana yang mana dia tak ada rumah kata lah dia 20 hutang dengan dia ke rumah kita kan. Okey. 2 minggu baru balik PKP ni lah dia tak balik kan. Tapi kita yakin dia tak ada hal tu. Tak ada hal. Kami yakin dah. Malahan kalau kita minta apa lagi banyak dia bagi. Kita tak minta dia bagi. Lagi minta lagi dia bagi. Kita pun mana tidak pun makan pun 3-4 biji, 4 buah je kan. 3-4 buah tu pun dah tak larat nak makan dah. Rasa je. Tak ada orang makan satu pokok durian tu, tak ada. Tak ada macam tu. Mesti biasa nampak kawan tu panggil kawan dah terlalu tu kan, panggil berhenti makan durian ni kan. Macam tu. Kita pun dapat pahala. Betul tak? Ya Allah. Okey, itu saja. Alhamdulillah.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan ma'lum taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana bataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tahana fa'arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah Wabil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum. Finish. Finish check.